Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Alhamdulillah, jutaan terima kasih dan selamat datang saya ucapkan. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen. Siaran kali ini melalui segmen isu semasa sudah pasti berlega terus soal politik. Saya akan berbicara mengenai kemelut politik dalam UMNO yang berjodoh Ismail Sabri akan terus terpinggir dari arus kepimpinan UMNO. Mengapa agaknya bekas Perdana Menteri ke-9 dan juga naib Presiden UMNO gagal membina kekuatan dalam UMNO semasa beliau menjadi Perdana Menteri? Jadi, jom kita ikuti kupasannya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan penerangan ringkas mengenai channel bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Jom kita. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia menemani saya di sini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita, baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di channel ini, channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni budaya, my inside story dan lain-lain. Untuk siaran kali ini melalui segmen isu semasa, masih lagi berkisar di sekitar politik yang berjodoh Ismail Sabri Yaakob akan terus terpinggir dari arus kepimpinan UMNO. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita. Jom kita ikuti kupasan mengapa Ismail Sabri Yaakob akan terus terpinggir dari arus kepimpinan UMNO. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah bekas Perdana Menteri Malaysia ke-9 yang juga merupakan salah seorang dari 3 orang naib Presiden UMNO. Sesungguhnya sebelum ini nasib Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob amat baik, walaupun masih ada presiden, timbalan presiden dan 2 lagi naib presiden. Beliau berpeluang menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Ini merupakan satu rekod. Namun sayang, ketika menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob gagal menunjukkan kewibawaannya sebagai pemimpin nombor 1 negara. Mungkin beliau merasa terhutang budi kepada Tan Sri Mahyudin Yassin kerana memilih beliau sebagai Perdana Menteri, di samping terikat dengan perjanjian yang dibuat di antara beliau dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Di samping itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga tidak begitu menghormati Presiden dan timbalan Presiden UMNO. Keputusan yang dibuat oleh parti juga tidak begitu dipedulikan oleh beliau. Dalam Perhimpunan Agung UMNO atau PAU yang baru saja berakhir,
ketika pembentangan usul presiden dan timbalan presiden agar tidak dipertandingkan. Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob turut bangun menyokong usul tersebut bersama lebih 90% perwakilan yang lain. Namun apabila keluar PAU, beliau mempertikaikan usul tersebut yang dikatakan salah di sudut perlembagaan parti. Adakah beliau lupa usul seumpama itu bukanlah yang pertama kali diusulkan? Pada tahun 2017 juga usul ini dibuat. Ketika itu presidennya Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, naib ketua yang menjalankan tugas timbalan Presiden UMNO waktu itu. Dan di zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri dan timbalannya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum peristiwa 1998 juga usul yang sama dibentang. Diyakini dalam kedua-dua PAU ini Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob ada dalam PAU tersebut. Namun tidak bunyi usul itu salah baik dalam PAU ataupun selepas PAU. Kenapa agaknya? Mungkin ketika itu Datuk Ismail Sabri tidak ada rancangan untuk merebut jawatan Presiden dan timbalan Presiden UMNO. Adakah dalam PAU yang akan datang Datuk Seri Ismail Sabri dan kumpulannya yang terdiri daripada Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan KJ serta rakan-rakan mereka yang lain akan mencabar jawatan tertinggi UMNO itu? Sekiranya diadakan pertandingan, adakah mampu mereka yang terbukti mengkhianati ketetapan parti mampu mempengaruhi tambahan 50% perwakilan lagi untuk menang? Mungkin kumpulan Datuk Seri Ismail Yaakob akan mencalonkan Datuk Seri Johari Ghani sebagai Presiden. Namun dalam PAU yang lepas, wakil wilayah persekutuan yang dikuasai oleh Datuk Seri Johari Ghani juga gagal mempengaruhi perwakilan PAU. Jadi jangan kita heran mengapa Datuk Seri Ismail Sabri terus terpinggir dari arus kepimpinan UMNO Pusat. Beliau satu-satunya naib Presiden UMNO yang tertinggal untuk diberi tanggungjawab menjaga salah satu daripada 6 negeri yang akan mengadakan PRN nanti. Mungkinkah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan cuba mempertahankan jawatan naib Presiden UMNO dan bergabung dengan Datuk Seri Hishamuddin dan Datuk Seri Johari Ghani untuk menawan 3 kerusi naib Presiden nanti? Jadi, mampukah kumpulan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menawan 3 kerusi naib Presiden itu? Datuk Seri Hishamuddin pernah diminta bertanding sebagai timbalan Presiden dalam pemilihan lepas kerana ketika itu beliau memangku dan menjalankan tugas timbalan Presiden, tapi beliau menolak. Datuk Seri Hishamuddin bukan saja menolak, malah menjadi broker bersatu dalam UMNO. Beliau dikatakan mempengaruhi 16 ahli parlimen UMNO yang keluar UMNO dan menyertai bersatu. Beliau juga dikatakan mempengaruhi kepimpinan UMNO Sabah untuk membubar UMNO dan menyertai bersatu. Semua ini rahsia, tapi bukan lagi rahsia.
Adakah perwakilan UMNO akan memilih pemimpin seperti ini? Diyakini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan terus hanyut dari arus kepimpinan UMNO Pusat. Lebih-lebih lagi jika kerjasama PH dan BN berjalan baik dalam PRN nanti dan memberikan keputusan yang positif untuk BN. Sama-sama kita tunggu dan lihat nanti. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lainnya. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya yang pernah menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Jadi apa yang berlaku dan akan berlaku kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat kita jadikan iktibar. Apabila kita berada di puncak, jangan lupa akal yang menjunjung kita. Walaupun ketinggian kita kerana cahaya matahari, namun tunjang yang menguatkan cekaman kita di tanah, jangan kita lupakan. Semoga citra ini memberi manfaat dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.